Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berusaha pihak pengurusan surau Ihsaniah dan pengurusi timbalan pengurusi pegawai surau, pegawai agama, pegawai surau lah, surau masjid ada pegawai masjid, surau pegawai masjid, pegawai surau lah, tuan imam, tuan imam, tuan Bilal, jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang dilafazkan dengan alhamdulillah, yang kita rafa'kan lagi dan lagi, yang selama-lamanya dapat kita sama-sama hadir mengimarahkan rumahnya, surau masjid. Mudah-mudahan tergolong kita di kalangan yang mendapat teduhan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di antaranya rajulun mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya tergantung bil masajid, dengan masjid. Rajulun mu'allaqun bil masajid, hatinya mu'allaq di masjid, walaupun lepas isyak, di antara maghrib isyak dia menunggu untuk solat isyak. Dia menjadi golongan di antara yang disebut intizaru fi salah, yang menunggu solat walaupun tak solat, walaupun tak ada buat apa-apa sekalipun, tidur sekalipun, bila dia duduk di dalam surau masjid untuk menunggu solat, seolah-olah dia sibuk untuk solat. Selepas isyak dia balik dan dia akan berazam bahawa hati dia memang ada kat masjid, ada di surau, kerana subuh nanti dia akan datang untuk solat subuh. Selepas subuh pergi dia keluar untuk menunaikan keperluan dia, musyaqqah dan sebagainya. Dengan maksud zuhur dia akan datang ke masjid, datang ke surau. Walaupun dekat mana keadaan dia sekalipun, dia satu orang petani, dia satu orang peniaga, satu orang pejabat di sekolah, di pejabat, di kedai dan sebagainya, bahawa zuhur nanti tiada tempat yang dia akan pergi melainkan di masjid, kerana hatinya bil masjid, mu'allaqan bil masjid, hati dia tergantung dengan masjid. Begitulah juga selesai zuhur, asar nanti dia akan datang, seterusnya begitulah. Dia disebut hati yang terpaut dengan masjid, di antara yang mendapat teduhan di hari yang tidak ada teduhan, yang tidak ada perlindungan
melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita datang ke masjid, bagaimana keadaan wanita-wanita kita? Sedangkan wanita-wanita itu juga merupakan sebagai pengawasan daripada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menguasai wanita. Jadi pastikanlah juga isteri, anak-anak kita yang perempuan, ya, dia tidak dituntut berat untuk datang ke masjid surau, melainkan untuk mendapat ilmu, datang untuk majlis ilmu. Tapi kalau untuk sembahyang, aulanya wanita itu berada di rumah, bahkan di dalam biliknya dan ditutup. Sebab apa? Nak menunjukkan betapa terjaganya wanita itu. Tetapi dalam kita hari ini datang ke masjid surau, pastikanlah orang-orang perempuan kita, mereka juga dalam keadaan bersedia untuk menunaikan solat. Kita pukul 6.30 tadi pun mungkinlah siap sedia masuk ke tandas dan sebagainya. Dia pun macam tu. Dia pun sibuk juga. Dan kau ada benda yang lagi disibuk juga. Anak-anak kita macam mana? Adakah masih lagi tangan menari-nari di atas skrin ataupun memicit remote control untuk tukar channel dan sebagainya. Dan pastikanlah mereka juga di antara yang disebut juga barulah tergolong di antara hati ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang lelaki, para suami, para ayah, juga diperolehi manfaat ganjarannya di kalangan orang-orang perempuan. Nak pergi pasar, seorang pergi pasar pun dah dapat dah kan. Betul, bawa balik rumah, bawa balik ayam, ikan, satu keluarga boleh datang manfaat, boleh makan. Begitulah orang lelaki-lelaki, bauriknya, sembahyangnya, di mana? Di masjid, di surau secara berjemaah. Barulah yang di kalangan isteri, kalau yang belum lagi bernikah anak kita, maka pahala ayah itu tadi dapat juga ganjaran. Kerana apa? Kerana bersama-sama, seiring. Jangan ayah dah balik, suami dah balik, tak siap-siap lagi ke tak, masih lagi tak solat dan sebagainya. Jadi kita sebagai laki-laki juga berpesan kepada orang di rumah kita. Sebab tu pentingnya juga kita mewujudkan amalan-amalan ta'lim supaya mereka ini juga mendapat berita-berita tentang keakhiratan. Jadi kita tengok sedikit apa kesudahan ataupun bukan kat sini kat tempat lain. Tengok yang ni lah. Hadis ni agak panjang tentang apa? Tentang Al-Quran, fadailul Quran, tentang hafzul Quran. Kita baca. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Panjang, ambil dekat sikit lah matan hadis pada matan Arab. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua, Abdullah bin Abbas. Qala, berkata, saya pergi ke majlis Nabi SAW dan di sana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah datang dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengorbankan ayah dan ibu saya untuk Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran
tidak melekat pada hati saya. Apa-apa saja yang saya hafal tidak kekal dalam ingatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah saya memberitahu kamu satu cara yang akan memberi manfaat kepada kamu dan kepada sesiapa yang akan kamu sampaikan tentang hal ini, serta apa-apa sahaja yang kamu pelajari akan terpelihara dalam ingatanmu. Sebelum bila dia dalam mata Arab ni kata, ya Abah Hasan, bapa ataupun kunyahnya Abu Hasan. Di atas permintaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi memberitahu apabila tiba malam Jumaat. Apabila tiba malam Jumaat, sekiranya kamu mampu, bangunlah pada 1/3 bahagian akhir malam. 1/3 bahagian akhir malam. Maka masa itu adalah masa yang paling baik, kerana masa itu adalah masa para malaikat turun ke bumi, dan masa yang khusus untuk penerimaan doa, ijabah doa. Sebab akhir malam Jumaat 1/3 bahagian akhir malam, daripada lepas maghrib sampailah kepada fajar sadiq, maka dibahagikan kepada 3 bahagian, 1/3 lah. Yang di hujung-hujung lah. Untuk menunggu masa tersebutlah Nabi Ya'qub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Yang bermaksud, tidak lama lagi aku akan memohon keampunan untuk kamu daripada Tuhanku, yakni pada malam Jumaat. Dan disebut juga waktu tu waktu sahur lah. Dan waktu sahur. Sahur ni bukan makna waktu bangun tidur, bukan makna bangun sahur je. Sahur makna 1/3 malam juga dipanggil juga waktu sahur. Yakni pada malam Jumaat, yang kita ketahui bahawa kisah Nabi Ya'qub ini yang 12 anaknya, 12 suku daripada anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Daripada situlah datangnya Bani Israel. Sekiranya susah untuk bangun pada masa itu, maka bangunlah pada pertengahan malam. Kau tak mampulah 1/3 malam tu, kan? Kalau kita ambil pukul berapa? Sekitar dalam pukul 3-4 pagi lah, kan? Waktu tu 1/3 tak mampu. Sekiranya susah nak bangun pada malam itu, maka bangunlah pada pertengahan malam. Tengah-tengah malam tu bangun. Dengan syarat bila sebut bangun tu, maka tidurlah dulu, tak? Sekiranya itu pun kamu tidak mampu, maka berdirilah mengerjakan salat sunat 4 rakaat pada permulaan malam. Habis pada Isyak. Habis Isyak, kita pukul 10 ke, boleh ke? Adanya senang cerita sebelum kita tidur lah. Caranya ialah pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surah Yasin. Surah Yasin. Macam mudah tak surah Yasin? Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak dapat bondo yang berharga ni, kan, takkanlah mudah-mudah benar, kan? Nak mendapat mutiara tu, dia bukannya
boleh 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 ngai macam tu kan. Nak kono masuk ke dalam tu kan, kono menyelam, ambil cari mutiara, tiram tu kan. Rakaat pertama surah Yasin. Pada rakaat kedua selepas surah Al-Fatihah bacalah surah Ad-Dukhan. Oh, anda betul surah Ad-Dukhan pula. Ya. Ini sebagai kita punya pengetahuan ini tuan-tuan. Pada rakaat ketiga selepas surah Al-Fatihah bacalah surah Alif Lam Mim Sajadah. Mudah sikitlah. Dan pada rakaat yang keempat selepas surah Al-Fatihah bacalah surah Al-Mulk. Jadi apa yang kita mampu buat kita buatlah. Kan mungkin kita ni surah Yasin contohnya dah lancar dah kan, bolehlah baca kan, maka kita bacalah apa yang kita mampu, yang kita boleh buat kan, cara kita nak pegang ke, cara kita nak buka ke, cara apa ke, cubalah dulu. Sebab di madrasah-madrasah memang diamalkan begini. Cuma dia buat tu, dia buat secara berjemaah lah. Seorang jadi imam, kemudian yang lain makmum. Jadi para hafiz ni mana yang dah sebab tu mereka ni ataupun kita ni lah permulaan untuk menghafal surah. Ni lah dia surah-surah yang kita kena hafal dulu. Kan suruh anak tu hafal surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah Ad-Dukhan, surah Yasin ni kita dah hari-hari baca kan. Tinggal lagi nak sedikit usaha untuk kita mengingatnya. Tapi kalau kita tak mampu juga sebagai untuk kita beramal, maka apa yang boleh kita usahakan kita buatlah. Pada rakaat keempat, setelah memberi salam pertama, kamu hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kemudian kamu hendaklah berselawat ke atasku. Kemudian berselawatlah kepada semua nabi alaihi wasallam. Selepas itu beristighfarlah untuk seluruh orang mukmin dan untuk saudara Islam yang telah meninggal dunia sebelum anda. Maka selepas itu berdoalah dengan doa yang akan disebutkan nanti. Jadi kita tengok dulu amalan yang pertama sekali 4 rakaat sembahyang. Dan 4 rakaat sembahyang kalau kita mampu, yang Nabi kata apa-apa sahaja yang saya hafal tidak kekal dalam ingatan, kata Ali, Sayyidina Ali. Nabi SAW bersabda, hendakkah saya memberitahu kepada kamu satu cara yang akan memberi manfaat kepada kamu dan kepada sesiapa yang akan kamu sampaikan tentang hal ini, serta apa-apa sahaja yang kamu pelajari akan terpelihara dalam ingatan. Jadi ini bolehlah kita anjurkan kepada anak-anak kita. Bukan sahaja untuk menjadi hafiz Quran, bahkan supaya apa? Supaya kita punya apa yang kita pelajari, maka kita dapat mampu untuk mengingatnya ataupun terpelihara di dalam ingatan. Ataupun setidaknya dikurniakan akal yang cerdas kan, ataupun orang apa kata canggih tu apa, daya intelektual kan. Ya, maknanya bila dia duduk tu ataupun dia duduk dalam satu-satu pelajaran dan sebagainya, dia mudah untuk mempelajari, untuk menyerap apa yang diajar. Jadi doa daripada yang dituliskan selepas ini, ya, maka dia dibaca. Ataupun sebelum tu kita baca, bila disebut tu apa? Hendaklah memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi. Ini biasa kita dengar kan. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-hashimi wa 'ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram wa 'ala sairil anbiya wal mursalin wa 'ala sairil
anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Ini doa selepas sahaja melakukan solat kan, solat hifz dipanggil ataupun solat hafal Quran, hifzul Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, sebanyak bilangan ciptaannya, adada khalqih, dan keredaannya, seberat timbangan arasnya dan sebanyak tinta kalimah-kalimahnya. Ya Allah, aku tidak mampu mengira pujian untukmu. Engkau sebagaimana engkau sendiri memuji dirimu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkatilah penghulu kami, Nabi SAW yang ummi daripada Bani Hashim, dan ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda SAW yang baik lagi mulia, dan ke atas seluruh Nabi dan Rasul serta para Rasul yang muqarrabin. Wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan engkau menjadikan dalam hati kami perasaan dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha mengasihani lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunlah daku dan kedua-dua ibu bapaku dan seluruh orang yang beriman dan orang Islam, lelaki dan perempuan. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan menerima doa-doa. Ini puji-pujian setelah saja selesai solat, maka dipuji dengan kalimah-kalimah ini. Jadi tuan-tuan sebenarnya boleh lihat juga di dalam, kalau kita type doa ataupun doa selepas solat, solat hifz, boleh kita tengok doa ni dan boleh kita amalkan. Ini pujian-pujian yang lengkap lah. Bila disebut setelah memberi salam pertama, kamu hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kemudian kamu hendaklah berselawat ke atasku, kemudian berselawatlah kepada semua nabi alaihi wasallam. Selepas itu dan selepas itu beristighfarlah untuk seluruh orang mukmin dan untuk saudara Islam yang telah meninggal dunia sebelum kita. Jadi ini adalah kata-kata pujian, maknanya selepas saja doa. Jadi kita bolehlah buat sebenarnya, kalau kata nak buat ya, surah Yasin yang mungkin kita tak hafal kan, panjang, bukan kadang-kadang kita dah lancar, cuma kita nak mudahkan, kita boleh pakailah, buatlah sebab sembahyang sunat kan. Jadi sembahyang sunat kalau di madrasah dia buat secara berjemaah dan dia buat 2 rakaat. Maknanya seorang jadi imam, ataupun kalau kita nak buat, kita boleh bagi para hafiz kan, untuk mengimami solat ni 2 rakaat. Okay, dia buat, dia tukar-tukar lah, tapi selalu dia dah boleh buat tu. Jadi kita ikutlah sebagai makmum. Kalau di madrasah memang mereka melakukan solat ini setiap malam. Jadi dia surah Yasin, tak ada apa kat dia orang kan. Surah Yasin, surah Ad-Dukhan ni memang dah mula-mula sebelum menghafal Quran, inilah surah yang dulu mula-mula dia akan suruh hafal dulu. Lepas tu barulah dia akan mula untuk menghafal seluruh. Selepas itu bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali.
selepas itu bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis di atas. Doa tersebut ialah seperti yang berikut: Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazari fima yurdika anni Allahumma badi'as samawati wal ard zal jalali wal ikram wal izzati allati la turamu as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Doa ni boleh juga kita dapat di dalam Fadailul Amal, ya, di dalam kitab, di dalam bab Fadailul Quran, ataupun kalau sekarang ni kita type saja ataupun tengok doa ni boleh, ya, di dalam Google pun sekarang ni ada orang upload doa ni. Ya Allah, rahmatilah daku sehingga daku dapat meninggalkan segala maksiat. Allah marhamni bitarkil ma'asi, sehingga daku dapat meninggalkan segala maksiat. Maksiat yang kita sebut ni mungkin maksiat dari segi zahirnya kita mungkin terselamat, ialah judi ke kan, main judi, zina, arak semua. Mungkin kita tak terlibat, tetapi terkadang-kadang kita tak sedar dosa maksiat hati, kan, maksiat hati, ataupun ada penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit ghibah contohnya kan. Dia penyakit-penyakit tu Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan sebagai berdosa. Jadi sebab tu kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta supaya dapat kita tinggalkan segala maksiat selama engkau menghidupkan daku. Rahmatilah daku supaya daku tidak menanggung apa-apa beban yang tidak memberi manfaat kepadaku. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazar. Kurniakanlah kepadaku pandangan yang baik terhadap amalan yang membawa daku kepada keridaan-Mu. Wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi, wahai Tuhan yang memiliki kehebatan dan kemuliaan serta kehormatan yang tidak mungkin dapat dicapai oleh sesiapa pun. Wahai Allah, wahai yang Maha Pemurah, aku memohon dengan kehebatan dan nur wajah-Mu supaya Engkau menetapkan hatiku untuk menghafal kitab-Mu sebagaimana Engkau telah mengajarku. Dan kurniakanlah taufik supaya daku dapat membaca Al-Quran dengan cara yang menyebabkan Engkau redha terhadapku. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kehebatan, kemuliaan dan kehormatan yang tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Wahai Allah dan wahai Tuhan yang Maha Pemurah, aku memohon dengan kehebatan dan nur wajah-Mu supaya Engkau mencahayakan penglihatanku dengan nur kitab-Mu dan Engkau menggerakkan lidahku untuk menyebut Al-Quran dan Engkau menghilangkan kesempitan hatiku dengan keberkatan Al-Quran dan Engkau melapangkan dadaku dengan keberkatan Al-Quran dan Engkau membasuh badanku dengan Al-Quran
yakni daripada kekotoran dosa. Maksud membasuh di situ yakni membasuh daripada kotoran-kotoran dosa, kerana sesungguhnya tidak membantu bagiku ke atas perkara yang hak yakni benar kecuali engkau, dan tidak ada yang mengurniakan perkara hak itu kepadaku kecuali engkau, dan tiada daya upaya untuk melakukan sebarang kebaikan dan tiada upaya untuk menjauhi sebarang kejahatan kecuali dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, jadi inilah doa. Doa yang boleh kita panjatkan, yang boleh kita amal. Jadi dia memerlukan masa lah. Nabi dah menunjukkan satu ikhtiar. Dari segi selain daripada kita makan kismis, makan minum madu, makan kurma, makan kadang-kadang macam benda-benda ubat homeopati lah, macam-macam. Itu boleh dilakukan. Selain daripada tu, dia berkesan juga dengan amalan ini kerana apa? Solat ini merupakan dari segi apa? Amalan kebatinan kita, amalan dalaman kita. Jadi di samping kita makan itu dan sebagainya, jadi sebenarnya kekuatan itu juga akan datang melalui kekuatan rohani kita. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, lakukanlah amalan itu sama ada 3 kali Jumaat, 5 kali atau 7 kali, insya-Allah doa kamu pasti akan dikabulkan. Demi zat yang mengutuskan aku dengan kebenaran, doa ini tidak akan ditolak daripada mana-mana mukmin. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah berlalu 5 atau 7 minggu, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, dahulu saya membaca lebih kurang 4 ayat, itu pun saya tidak dapat mengingatinya, sedangkan sekarang saya membaca 40 ayat dan ayat-ayat itu dapat saya ingati sehingga seolah-olah Al-Quran terbuka di hadapan saya. Dahulu saya mendengar hadis dan selepas itu saya cuba mengulangi hadis itu, namun hadis itu tidak kekal dalam ingatan saya. Sekarang setelah saya mendengar hadis dan saya ingin menyampaikan hadis itu kepada orang lain, satu huruf pun saya tidak tertinggal, kata Sayyidina Ali. Semoga dengan keberkatan Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik kepada saya, kata pengarang ini, dan juga kamu, kepada kita yang membaca ataupun yang mendengar tentang hadis ini, tentang syarah ini, untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa ni boleh kita amalkan juga ataupun untuk mengambil keberkatan, orang kata apa, sebagai keberkatan yang telah disampaikan ini, yang telah disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali sebagaimana dalam hadis di atas yang kita boleh amalkan, mungkin secara infradiah lah jadi boleh kita sebagai usaha anak-anak, kalau yang anak-anak yang hafiz Quran kan, cuma kalau di peringkat-peringkat madrasah memang biasalah, tapi kalau contohnya macam di sekolah-sekolah yang terlibat ataupun yang dia punya modul itu hafiz Quran, jadi boleh kita sarankan anak-anak ni dengan syarat bagi tahu dengan dia, kau baca, kau hafal Yasin. Hafal Yasin ataupun tak hafal Yasin pun apa-apa kaedah lah yang dia boleh gunakan. Kan kalau boleh pakai handset, kita pakailah handset tu. Kan makna ketika bila dia baca tu rakaat yang pertama setelah Fatihah tu, kemudian pegang handset tu tak apa. Dan kalau ataupun Quran yang kecil kan. Quran yang kecil tu lebih okey lah. Kebanyakan pun kadang-kadang para hafiz pun
ialah dia untuk dia apa? Untuk dia mengingat ataupun dia akan baca, di dalam solat. Ataupun kita tak hafal, kita boleh ambil baca. Kita siap-siap lah. Adalah teknik dia kan. Teknik dia kita tandakan surah Yasin, kemudian surah Ad-Dukhan kan. Boleh kalau kita buat sendiri-sendiri, adakan bahagian ataupun ada tempat untuk kita letak Quran tu kan. Untuk kita letak Quran tu, contohnya kalau kita semayang kat rumah kita sediakan satu tempat yang agak tinggi untuk kita letak Quran. Lepas kita baca, kita boleh letak balik, kita boleh rukuk, sujud, kemudian bila bangun kita boleh ambil balik Quran tu untuk kita baca. Itu sebagai satu ikhtiar lah tuan-tuan. Sebagai ikhtiar di dalam bila disebut dalam hadis baginda Nabi SAW dalam kita untuk mempertingkatkan Al-Quran kan dalam kehidupan kita. Dan cubalah. Dan cuba dengan amalan-amalan begini kan, sebab kita kadang-kadang benda dunia ni banyak kita cuba. Benda akhirat ni kan yoko kita cubalah. Kan kita cuba, kita tak tahu sejauh manakah keberkesanan. Tapi sebenarnya paling kot tidak katalah kita buat ialah kadang kita ni nak copeklah hasil kan. Sekurang-kurangnya kita beramal dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beramal, kita buat itu, dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda lain. Kita tak tahu. Kan sebab sesuatu benda yang kita nak ni terkadang-kadang kan asa tuhibbu syai'a fahuwa syarrun lak. Asa tuhibbu, terkadang-kadang sesuatu benda yang kita suka, kita nak kan, tetapi fahuwa syarrun lak, tak baik untuk kamu. Kan asa tuhibbu, asa faqra syai'a, sesuatu benda yang kita tak suka, wa huwa khairul lak, tetapi dia baik untuk kamu. Jadi mungkin bila kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda lain kan melalui amalan-amalan begini. Jadi bila kita tengok surah tu, surah Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, Al-Mulk, satu perkara yang saya rasa pada kita lah, peringkat kita ni satu benda yang susah kan, tu tak? Kan mujahadah lah kan, Allah Yasin ustaznya. Dan tahlil boleh lah kan. Itu pun sebab ada kambing kan. Baca lah Yasin kan. Boleh lah. Tapi untuk beramal seorang macam ni, jadi kita buatlah apa yang kita dapat. Wallahualam, mudah-mudahan iktibar untuk kita sama-sama untuk kita beramal dan juga kita sampaikan, kita usahalah tuan-tuan. Ya, kita dah macam-macam dah kita lalui dunia ni, dah susah payah dah. Daripada kita mula bekerja sampai dah kita pencen kan, dah sampai sekarang ni pencen, dah masa tu mungkin terluang ataupun kita dah semakin menghampiri usia-usia kematian ni, kita usahalah kan, mana kita tahu kan, mudah-mudahan dengan berkat amalan-amalan begini disebabkan kita ni yakin dengan janji-janji Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan lebih baik mungkin pada itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحاسن به أخلاقنا وواسع بأرزاقنا ونور به قبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك